Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Azrul Adam bin Abdillah, nombor metrik 13 DDT 19F1185. Hari ini saya akan menerangkan projek data structure kami iaitu tentang penyusunan kasut, iaitu titlenya Managing Show Stock in Ahmad Show Store. Okey, ini introduksi sedikit pasal kasut. Kasut ni selalunya digunakan oleh semua manusia. Dia tubuh ini dia ada pelbagai banyak kasut. Tapi bila kita dah guna, selalunya bila orang yang suka kasut ni dia akan beli banyak lah kasut tu. Jadi bila dekat rumah dia ada banyak kasut, dia tidak tahu macam mana nak susun kasut tu dengan betul dan kemas. Jadi sama lah seperti dalam sebuah store. Sebuah store, ya, bila kita beli kasut tu, dia dalam store tu mesti banyak kasut dalam store tu. Jadi untuk memudahkan pencarian jenis-jenis kasut tu, senario. Terdapat satu masalah besar yang sering dihadapi oleh setiap orang di kedai kasut. Itu masalah mengatur atau menyimpan stok. Si bilangan besar kasut memerlukan kawasan simpanan yang rapi dan tersusun untuk memudahkan pengurusan stok di masa akan datang. Stok kasut juga perlu disusun mengikut jenis dan ukuran yang sama yang di tempat yang disediakan. Ini kerana jika kasut yang disimpan tidak dalam urutan yang betul, ia akan menyukarkan proses pengiraan stok tersebut. Problem statement. Ini antara masalah yang selalu dihadapi oleh para pekerja kedai kasut lah. Okay, yang pertama, masalah pertama, stok kasut yang tidak tersusun dan tersebar akan lebih sukar proses mencari ukuran dan jenis kasut. Yang kedua, kasut yang tidak kemas akan menunda kasut waktu carian stok dan memerlukan masa yang lama untuk mencarinya. Yang ketiga, stok kasut yang tidak tersusun juga akan menyebabkan banyak ruang sampah di tempat simpanan sementara. Masih banyak ruang kosong jika kasut disusun dengan kemas. Okay. Seterusnya, manual flow. Ini manual flow kami. Yang pertama daripada shoe store, right from the factory. Lepas tu pergi ke store worker. Lepas tu membuat pengiraan number of shoes. Lepas tu dibagikan kepada penyusunan dengan arrange each type of shoes. Lepas tu bagi customer choose the shoe they want to buy. Lepas tu dia bagi cashier. Lepas tu cashier tu buat report pasal jenis kasut dan dia punya jenis kasut dan saiz lah kasut yang pembeli beli. Lepas tu customer bayar. Lepas tu yang terakhir bagi resit lah, resit bayaran kepada customer tersebut. Gambar yang pertama ni, ini adalah menunjukkan situasi di mana customer tengah memilih kasut lah, ikut dia punya cita masing-masing, seperti pilihan warna dengan ikut style masing-masing lah. Dia punya, contohnya kalau untuk kasut bekerja macam mana, kalau untuk kasut pergi jogging macam mana. Okey, yang kedua ni dia menunjukkan stok kasut di store kedai kasut tersebut. Yang ketiga ni gambar situasi di mana ada cashier dengan customer tengah bayar kasutnya kepada cashier tersebut. Okey, seterusnya objective to achieve. Yang pertama, untuk memudahkan pekerja kedai menyusun kasut di tempat yang disediakan supaya pelanggan dapat mencari kasut yang mereka inginkan sehingga dapat mengenal pasti sebarang masalah yang berlaku dalam stok yang banyak. Yang kedua, untuk menarik perhatian setiap pelanggan untuk selalu memilih kedai ini dalam membeli kasut kegemaran mereka kerana sistem susunan kasut yang kemas yang teratur. Yang ketiga, untuk menjimatkan banyak masa pekerja dan pelanggan dalam menguruskan stok yang kasut untuk dijual. Yang keempat, semua pekerja mesti memberikan layanan yang baik kepada pelanggan agar mereka merasa selesa membuat pilihan mereka. Yang terakhir, untuk membuat sistem pembayaran yang teratur kepada semua pelanggan agar tidak berlaku pergaduhan yang berlaku kerana salah faham antara satu sama lain. Berikut adalah solusi untuk penyusunan kasut tersebut. Yang pertama, kita gunakan sistem merge sort. Merge sort ni, mula kita ada kasut yang bertaburan atau jenis kasut yang kita mengikut jenis lah. Lepas tu kita bahagikan kepada dua bahagian. Kita akan bagikan kepada yang ini jenis kasut, yang ini saiz kasut. Lepas tu bila kita dah susun, yang terakhir kita akan dapatlah dia punya susunan dia lah mengikut jenis dan saiz kasut lah. Contohnya kasutnya saiz 25, 32, 35.
patut angka menaik. Macam itulah. Okay. Solusi yang kedua guna selection sort. Selection sort ni senang je. Solusi ni kita macam ada yang ni, kita menggunakan abjad yang pertama lah. Contoh ni, naik Adidas ni. Adidas A. Kita naik ke hadapan. Lepas tu yang kedua, Bata B. Lepas tu naik ke depan lagi. Sampai seterusnya, dia akan menjadi macam ni lah. Adidas, Bata, Fila, Nike, Puma, Skechers dan Vicro. Okay, untuk solution terakhir ni ialah circuit array. Yang pertama ni contohnya tak ada payment lagi. Lepas tu yang pertama, customer, payment pertama. Itu yang kedua, yang ketiga. Lepas tu yang keempat, bila dah penuh, bila kita nak buat pembayaran, kita akan menggunakan sistem DQ pula. Dengan sistem DQ, kita ambil yang pertama dulu. Jadi, customer pertama akan bayar dulu. Lepas tu seterusnya kedua, ketiga, dan keempat. Dan terakhir, tak ada pembayaran dia. Jadi, dia akan mengikut susunan daripada pertama, kedua, tiga, keempat. Jadi, tak adalah pening-pening bila customer pertama dah masuk dulu, tiba customer empat bayar dulu. Tak boleh lah. Jadi, ini lebih senang lah. Untuk conclusion, inventory adalah bahagian penting dari kedai. Sama ada bahagian atau peralatan, semuanya mesti dipertanggungjawabkan. Terdapat banyak kaedah inventory tersedia. Setiap kaedah mengandungi kelebihan dan kekurangan yang mempengaruhi penyelenggaraan inventory, mempengaruhi pendapatan bersih dan penyata kewangan. Terserah kepada pihak pengurusan untuk menentukan kaedah inventory mana yang paling sesuai untuk kedai mereka. Akhir sekali, kami berharap dengan sistem kami dapat bantu banyak pekerja kedai kasut dan juga dapat digunakan oleh semua kedai atau kedai untuk menyusun barang mereka. Ini kerana dengan penggunaan sistem ini, semua data yang disimpan akan lebih terjamin dan selamat. Ini adalah kaedah penilaian inventory yang terbaik. Di samping itu, sistem ini juga dapat menjimatkan banyak masa pekerja untuk menyusun barang di mereka. Mereka hanya perlu memasukkan maklumat item seperti jumlah item dan tarikh ke dalam sistem yang datanya akan terus disimpan. Di samping itu, kami juga berharap agar sistem ini dapat memberi manfaat kepada semua orang yang memerlukan. Sekian, terima kasih.